Terima kasih Puan Speaker. Kepong bertanyakan soal permasalahan sewaan yang mana untuk makluman ahli yang berhormat, ketika ini memang tiada undang-undang spesifik yang mengawal selia permasalahan dalam sektor sewaan kediaman. Ketika ini kalau ada berlaku masalah, mereka terpaksa merujuk kepada perjanjian yang ditandatangani antara penyewa dan juga pemilik. Kalau ikut rekod yang kita ada, mungkin melibatkan hingga 7 akta. Kalau saya boleh contohnya, bila berlaku pertikaian, terpaksa guna akta undang-undang sivil, akta kontrak, akta distress, akta kawalan premis dan sebagainya. Maka sebab itu di peringkat kementerian, seperti yang mungkin ahli-ahli berhormat pun sudah tahu, kita sedang menjalankan kajian dan pengubalan rang undang-undang RUU Sewaan Kediaman ataupun Residential Tenancy Act. Antara objektif pengubalan RUU Sewaan Kediaman adalah bagi mengawal selia hubungan antara pemilik kediaman dan penyewa, mengimbangi hak dan kewajipan kedua-dua pihak serta mewujudkan institusi penyelesaian pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam urus niaga sewaan kediaman. Untuk makluman ahli yang berhormat Kepong, antara perkara-perkara yang terkandung dalam RUU Sewaan Kediaman ini yang kita sedang draft ini adalah berkaitan perjanjian sewaan kediaman, tanggungjawab penyewa dan pemilik kediaman serta tindakan penguatkuasaan. Bagi isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat, agak spesifik cadangan beliau, perkara ini telah turut diambil kira semasa pengubalan RUU Sewaan Kediaman ini. Berdasarkan kepada RUU yang dicadangkan, perkara yang dibangkitkan boleh diambil tindakan sewajarnya melalui proses dan prosedur yang kita akan gariskan. Selain itu, RUU ini turut menyediakan prosedur tindakan serta mekanisme penyelesaian sekiranya wujud sebarang pertikaian dalam urusan sewaan kediaman ini. InsyaAllah untuk makluman ahli yang berhormat, RUU ini dijangka akan dibentangkan di Parlimen pada tahun hadapan. Sekian, terima kasih. Kepong. Terima kasih. Apakah perancangan kerajaan dalam jangka masa pendek atau jangka masa panjang untuk memberikan perumahan kepada rakyat yang memerlukan seperti golongan B40? Dan soalan kedua, bilakah PPR yang baru akan dibina di Parlimen Kepong? Terima kasih. Terima kasih Puan Speaker. Terima kasih YB Kepong. Bagi persoalan YB Kepong tadi, kita sebenarnya terikat dengan apa yang telah dipersetujui dalam Dewan melalui rancangan Malaysia ke-12. Di bawah RMK 12 tempoh hari, kerajaan telah menetapkan sasaran untuk membina 500,000 rumah mampu milik. Dan rumah mampu milik ni ataupun RMM, KPKT ini sebagai selain ada agensi yang membina tetapi juga menyelia agensi-agensi lain dan juga pihak swasta untuk membina. Jadi untuk persoalan yang khusus daripada Kepong tadi, kalau di Kuala Lumpur ketika ini macam saya umum dalam Dewan sebelum ini, memang kita rancang untuk bina rumah belia transit ataupun kita sebut rumah belia madani sebanyak 1048 buah unit. Tetapi ini di dalam Mukim Batu, Sentul. Tapi saya rasa lebih kurang berhampiran jugalah dengan kawasan Wabi Kepong. Dan yang kedua, soal PPR baharu. Sememangnya sebenarnya untuk di Kepong, kita baru siap PPR Seri Aman Jinjang pada tahun 2015. Iaitu lebih kurang 7-8 tahun yang lalu, yang mana kita ada 1,600 unit. Sama ada yang baru ataupun kemudiannya ketika ini dalam belanjawan, kita hanya umumkan setiap negeri insya-Allah akan terima satu PPR dan perkara ini kita akan runding dengan setiap negeri ataupun wilayah untuk mendapatkan tanah pada kadar yang percuma ataupun nominal fee. Terima kasih Speaker. Yang Berhormat Kuantan. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Apakah cabaran dan langkah-langkah untuk memastikan sasaran membentuk perundangan yang mantap di bawah Akta Sewaan Kediaman yang melindungi kepentingan pemilik rumah dan penyewa seperti di dalam Komitmen Dasar Perumahan Negara 2018-2025 dapat dilaksanakan sesegera mungkin
Dan juga adakah akta yang akan dibentangkan, cadangan dibentangkan pada tahun hadapan meliputi akta bagi melindungi dan memberi hak kepada pembeli rumah dari pemaju perumahan yang tidak menyiapkan rumah pembeli. Terima kasih. Mungkin saya jawab yang bahagian RU yang berkaitan tadi soal akta sewaan, yang mana sebenarnya cadangan ini telah mula diangkat sejak tahun 2019 lagi. Sebab saya dulu pun sebagai ahli parlimen mengikuti perbincangan ini dengan rapat. Tetapi apabila disemak bahawa cadangan asal itu mendapat tentangan ataupun persoalan yang ditimbulkan oleh pihak yang terlibat. Contohnya cadangan yang dikemukakan, mungkin saya boleh kongsi supaya kita tahu betapa rumit untuk kita uruskan perkara ini. Cadangan yang dikemukakan sebelum ada kerajaan perpaduan dan sebagainya ini adalah supaya deposit security bila kita menyewa itu, cadangan sebelum ini dicadangkan deposit itu dipegang oleh kerajaan. Sedangkan perjanjian itu antara pemilik kediaman dan juga penyewa. Jadi perkara ini mendapat bantahan daripada pemilik, maka cadangan itu terpaksa dirombak kembali. Maka sebab itu proses itu memang ada. Jadi sebenarnya untuk memastikan RUU ini merangkumi ataupun memastikan semua pihak, penyewa, pemilik kediaman dilindungi, maka proses ini perlu dijalankan sebaik mungkin. Tempoh kajian sepatutnya tamat pada tahun ini, anggaran bulan 6 nanti. Jadi proses engagement dengan pemegang taruh itu juga kita akan uruskan dengan sebaik mungkin. Harap ini dapat membantu YB Kuantan. Terima kasih, Speaker.